Okey, so kita teruskan. First step yang kita nak belajar, yang saya nak share sedikit sebab ada ahli baru dalam ni. First step yang korang kena faham adalah intrimol. Intrimol tu sendiri yang tuan-puan kena faham lah. Kena faham betul-betul kenapa intrimol ni berbeza daripada platform lain. Dan kenapa intrimol ni saya wujudkan. Itu yang kena tahulah. Okey, kenapa intrimol ni saya wujudkan. Itu yang kena tahu. Sebelum kita masuk topik pada hari ini, so mungkin kita akan ambil masa panjang sikit. So tak apalah ya, kita nak belajar. Okey. First, saya akan ulang balik tentang beberapa elemen yang saya pernah sebut sebelum ni. Kena betul-betul faham tentang intrimol ni. Kalau faham tentang intrimol ni, orang akan senang saja sebenarnya nak buat. Dan hari ini ingatkan saya juga, saya akan ajar tentang apakah perkataan-perkataan yang boleh diguna pakai di dalam marketing ataupun untuk korang terang. Kalau korang perhatikan saya punya Facebook, setiap kali saya buat posting, sangat ramai orang komen. Dan perhatikan ayat-ayat yang saya gunakan. So tengok dekat skrin. Okey, yang kita kena faham adalah intrimol itu sendiri. Okey, intrimol itu sendirilah. Okey, apa yang kita kena faham tentang intrimol ni? Apa yang tuan-puan kena faham tentang intrimol ni? Okey, satunya intrimol ni yang korang kena tahu bila nak pergi lebih jauh adalah why dia ditubuhkan. Why ditubuhkan. Ini kena tahu sebab kenapa saya ulang-ulang benda ni? Kalau korang tak tahu dia punya akar, itu akan menyebabkan korang susah nak closing orang. Korang susah nak ajak orang lain untuk join dalam intrimol. Why ditubuhkan tu kena tahu. Ini adalah akar dia. Ini adalah akar dia. Okey, so saya terang sedikit. Kenapa saya tubuhkan intrimol seperti mana yang saya terang sebelum ini? Kita nak selesaikan kekhawatiran ataupun kerisauan. Okey, kerisauan ataupun khawatir rakyat Malaysia. Rakyat. Saya sebut rakyat je terus. Rakyat Malaysia. Apakah kerisauan-kerisauan rakyat Malaysia sekarang ni? Kerisauan-kerisauan diorang adalah, ambil take note nota ni. Kerisauan diorang adalah sekarang, terlalu banyak. Okey? Terlalu banyak produk. Terlalu banyak produk yang tumbuh dekat Malaysia ni. Terlalu banyak produk. So, bila terlalu banyak produk, rakyat Malaysia dah start confused, start khawatir, start risau. Mana produk yang bagus sebenarnya, terutamanya dari segi suplemen ataupun makanan. So, bila diorang confused, kita nak timbulkan diri kita sebagai satu platform yang akan selesaikan, tulis ayat tu, selesaikan. Inilah peranan utama intrimol. Selesaikan masalah rakyat yang keliru ataupun takut. Ini tujuan intrimol. Keliru dan takut tu dari aspek apa? Contohnya saya sebut. Kalau saya sendiri, saya tak berani beli apa-apa suplemen dekat Shopee Lazada. Korang berani tak beli kat Shopee Lazada? Tak kan? Kenapa korang tak berani nak beli apa-apa suplemen dalam tu? Jangan kata suplemen. Untuk minyak rambut saya sendiri, saya tak berani beli dekat Shopee Lazada. Minyak rambut ke, lotion ke, saya tak berani beli. Saya nak tanya korang berani tak beli? Majoriti dari korang akan jawab tak. Dan kenapa korang tak berani beli? Korang tengok apa komen-komen dari di kalangan korang sendiri. So dari situ kita akan tahu sebenarnya. Okey? Kita akan tahu semuanya. Sebab dekat tempat-tempat tu ada banyak benda yang tak betul. Tiruan dan sebagainya. Tak ada jaminan. Tiruan melambak kat dalam tu. Jadi kita wujudkan intrimol untuk settlekan benda tu. Ini korang kena tahu. Okay, kenapa intrimol? Second, kalau dah tahu why ditubuhkan, macam mana dia backup? Saya ulang balik. Cara dia backup adalah Imam Bayar, dengar ini, faham tak? Benda ni pendek ni je. Janganlah mahfal. So, penapisan. Ini kata kunci yang kedua. Tolong ingat ni betul-betul. Sebab korang akan gunakan benda ni di dalam closing orang. Why? Dan juga penapisan. Apa maksud penapisan? Kita ada banyak penapis dekat dalam intrimol. Satu, panel syariah. Kita ada Ustaz Lariba. Nak masukkan emas pun kena masukkan. Kedua,
kita ada tim R&D sendiri, kita punya tim sendiri. Ketiga, KKM. Keempat, halal. Okey. Dan yang kelima saya sendirilah. Ada banyak elemen. So, produk tak boleh sembarang masuk dalam Intrimol. Semua yang kena ikut elemen-elemen ni. So, dua benda ni korang kena tahu. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah why Intrimol ditubuhkan penjimatan. Tulis tu. Yang ketiga. Penjimatan. Okey, kenapa saya sebut penjimatan? Dengan keadaan ekonomi sekarang, betul atau tidak, orang dah tak peduli pasal brand. Orang dah tak peduli dah pasal brand. Yang sekarang orang peduli adalah orang boleh berjimat. Orang boleh dapat penjimatan. Termasuk kita lah. Orang tak peduli pasal brand dah. Yang peduli pun mungkin 10%. 90% orang tak peduli. Yang orang nak sekarang adalah berjimat. Jadi dalam Intrimol, dengan tulis, saya tengok saya tulis ayat ni. Dengan jenama sama, harga lebih jimat. So dalam Intrimol, kita direct founder. Dengar. Kita direct founder, kita direct kilang, kita direct owner. Kita bukan orang tengah. Okey? Dalam Intrimol kita bukan orang tengah. Kita bukan dengan jumpa ejen, kita bukan jumpa stokis, tak. Kita memang direct kepada founder dan kita minta segala dokumen-dokumen sertifikat dan sebagainya. So itu orang kena tahulah. Yang seterusnya adalah saya akan buka sistem. Okay, tengok ni. Ini adalah kita punya sistem. Sebab ada yang baru kat dalam ni saya tunjuk. Apa yang korang perlu faham, tengok tak di bahagian visitor sebelah kiri ni. Korang kena gunakan web ni untuk kalau nak close orang ajak. Okay. So, visitor kita dah 945,000. Sikit asal lagi. Saya target minggu depan ni dah jadi 1 juta ni visitor dia. Dan yang sekarang tengah live ada 648 orang. Dan saya akan tunjukkan ke orang ini adalah akaun Kelab UKM. Nampak tak kanan ni? Saya tunjuk ini bukan saya punya, ini UKM punya. Kita ada collaboration dengan diorang. Bila UKM ni start pada bulan 6, saya nak tunjukkan ke orang sebab sekejap lagi saya akan ajar cara bermain jerung. Dan ni salah satu macam UKM ni jerung lah. Kita tengok UKM punya. Bila diorang start, ini bukti dia. Diorang start Jun. Nampak tak Jun? Mei tak ada, April tiada, Mac tak ada. Diorang start Jun. Pada Jun, diorang buat RM8,522 sahaja. Siapa sini guru pengetua, siapa sini cikgu-cikgu, dengar dia betul-betul. Sebab ini boleh diguna pakai nanti. So pada Jun, diorang cuma buat 8,000. Ini student tau, student. Dalam tu bukan cikgu, dalam tu bukannya student yang ada gaji. Diorang student. Diorang tak ada gaji, diorang tidak ada kerja tetap. Diorang student. Tapi diorang boleh buat pada bulan 6 tu 8,000. Diorang baru join dah bulan 6. Dan pada bulan ini setakat semalam, 18 hari bulan, diorang buat berapa dah? Nampak? Nampak tak kat skrin? Setakat semalam, diorang buat 10,129. Setakat semalam. Okey? Setakat semalam. Cuba kita tengok permulaan. Permulaan ada berapa orang sajalah yang join dengan yang direct. Kalau korang nampak direct, 79. Ramai sikit lah. Nampak tak? Maksudnya, link peribadi tadi, yang link ni, okay, untuk pengetua yang ada dalam ni, untuk orang baru, setiap orang akan ada link. Nampak tak yang saya birukan? Ini adalah link affiliate kedai masing-masing. Setiap orang akan dapat kedai. Dan kedai ini diberikan secara percuma. Tolong tulis perkataan kedai ni. Korang take note perkataan kedai ni. Sesiapa yang membuat iklan menggunakan perkataan sila klik link, itu salah. Korang dah salah marketing. Contoh, siapa nak join dengan kami untuk dapat harga lebih jimat, sila klik link ini untuk daftar secara percuma. Orang akan nampak korang macam scammer. So menggunakan perkataan siapa nak daftar secara percuma dapat harga lebih murah untuk buat duit. Siapa nak buat duit dengan sistem affiliate, itu sebenarnya cara yang tak betul. Kalau korang tidak ada follower di dalam media sosial. Saya ulang balik. Kalau korang menggunakan perkataan, siapa nak jadi member, siapa nak buat duit
Siapa yang nak join sistem affiliate buat duit? Siapa yang nak dapat lebih harga jimat? Sila klik link ini. Kalau korang guna perkataan tu, itu dah satu kesilapan dalam marketing. Sekejap lagi saya akan tunjukkan apa ayat yang patut diguna. So, setiap orang akan ada link affiliate ni. Nampak ni. Korang punya ID, referral code korang adalah yang belakang ni. Ada tulis INT 58927. Bermaksud, anda adalah orang ke-58,927 orang yang berdaftar. Senang saja. Dan setiap link ni berbeza. So, korang boleh copy ataupun korang boleh QR code. Dan inilah yang korang bagi pada orang yang nak daftar, yang nak ada kedai. Tengok saya guna perkataan. Yang nak ada kedai sendiri. Yang nak ada franchise sendiri. Guna perkataan tu. Kedai ataupun franchise. Guna tu. So, sama macam UKM ni anda nampak tadi ada 79 orang sahaja kan? Ingat tak saya sebut tadi ada 79 orang sahaja. Tetapi hanya dalam sebulan lebih total yang ada di dalam UKM, korang nampak tak kat skrin? 10,899. Nampak? 10,889. Ini kerja budak UKM punya. Student UKM ada 28,000. Diorang punya sekarang dalam masa sebulan lebih ada 10,800. Dan diorang ni, diorang tak bermain dengan produk mahal. Diorang bermain dengan produk yang mana? Saya tunjuk kat korang. Diorang bermain dengan produk-produk sabun saja. Yang ni, saya tunjuk. Ni. Diorang bermain dengan produk ni. Kobito punya herba. Pelajar-pelajar kan, diorang nak muka diorang cantik. Diorang tak ada duit nak beli elegant kosmetik. Diorang tak ada duit nak beli yang mahal. Diorang beli ni. Body herba scrub ni. Whitening, moisturizer. Untuk badan pun boleh. Ini diorang fokus. Dan korang tahu tak, ada seorang student, dia jual sampai 300 ke 500 buku yang ni sebulan. Yang kedua, diorang fokuskan pada shampoo. Okey, jadi pada pengetua yang ada dalam ni, apa yang kita buat? First, kita daftarkan PIBG untuk pengetua. Ada pengetua dalam ni. Untuk agensi, kita daftarkan dahulu PIBG. So, bila PIBG dah daftar, ataupun pengetua sendiri, ada je pengetua yang tak daftar PIBG. Serius, ada. Pengetua tu kan, dia kata tak naklah daftar PIBG. Saya nak pencen dah 2 tahun. Boleh tak guna saya punya nama saja? So, kita daftarkan nama pengetua. Dan link yang diberikan pada guru-guru dengan ibu bapa adalah link pengetua tersebut. Link ini tidak ada nama. So, siapa pendaftar korang tak tahu pun link tu siapa punya. Memang tak tahu. So, ingat. So, apa jadi, wahai pengetua ataupun akaun PIBG? Kalau ibu bapa dengan guru-guru tu shopping sendiri, diorang dapat harga jimat, diorang dapat produk berkualiti, PIBG akan dapat income, akan dapat bonus. Dan duit itu akan diagihkan, digunakan semula untuk aktiviti sekolah. Ceriakan bilik darjah, baiki kipas yang rosak. Faham tak? Nampak tak? So, ada pengetua dalam ni. So, itu cara dia. Dan kita tak nak melanggar Pekeliling tahun 1988. So, apa kita buat? Kita cuma offer, beri tawaran kepada semua guru-guru penjimatan dengan menjadi BBIP ke di apps Intrimall. Itu sahaja. Dan kita bukan MLM, kita tak ada kaki kiri, kaki kanan dan sebagainya. Kita macam tempat shopping macam biasa. Tapi kita beri keistimewaan penjimatan. So, faham pengetua-pengetua dalam ni? Ataupun siapa-siapa dalam ni? Selain daripada sekolah, apa lagi korang boleh collaboration? Pharma, hospital, apa-apa tempat yang ada manusia, yang ada staff. Mana-mana, yang penting ada staff, ada orang dalam tu. Satu bangunan tu ada staff dia 20 orang. Boleh tak offer staff dia? Boleh. Semua boleh. Dan kita ada baru-baru ni collaboration dengan banyak agensi baru-baru ni. Ada beberapa agensi yang tak bagi kami sebut lah. So, privacy. Ada beberapa agensi memang tak bagilah. Dia memang beritahu saya, minta tolong kalau live ke apa semua jangan sebut agensi ni. So, kami tak boleh sebut. So, ada banyak sebenarnya beberapa agensi yang collaboration. Macam UKM kami tunjuk lah.